A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia dan yang saya hormati, Dr. Nazir bin Alias selaku pensyarah bagi subjek Fiqh Ibadat Munakahat serta sahabat-sahabiah seperjuangan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya, Muhammad Zaim Adli bin Muhammad Zainuddin, nombor metrik A183177 akan membentangkan tajuk perkahwinan online menurut syarak. Pandangan tentang perkahwinan online. Terdapat dua pandangan tentang perkahwinan online ini. Pandangan pertama mengatakan ianya tidak sah berdasarkan kepada sepotong hadis Rasulullah SAW. Mafhumnya, tiada pernikahan melainkan dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi. Dan apa jua bentuk pernikahan yang berlaku dengan cara selain dari itu, maka pernikahan tersebut adalah batil. Terdapat kaedah fiqhiyah yang mengatakan bahawa yahtatu fil furuj ma la yahtatul amwal, yakni perlunya mengutamakan sikap berhati-hati di dalam urusan menghalalkan kemaluan, iaitu urusan munakahat, melebihi daripada urusan harta benda, iaitu muamalat. Asas dan hujah mereka adalah bersandarkan kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah akad nikah dengan tulisan kerana ianya bersifat kinayah dan tidak soreh, iaitu jelas. Manakala pandangan kedua yang mengatakan sah berkahwin secara online. Akan tetapi, akad nikah tersebut mestilah dilakukan di dalam satu majlis, iaitu ittihadul majlis, supaya ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung. Memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat ittihadul majlis kerana ianya dikelaskan sebagai ittihadul majazi. Disebabkan itu, ahli muzakarah telah bersetuju untuk memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah menerusi sidang video. Tetapi mestilah mematuhi beberapa telah ditetapkan syarat pernikahan online. Yang pertama, majlis tersebut mestilah berlangsung di tahap al-yakin, bukan az-zon, iaitu sangkaan. Yang kedua, tidak ada unsur penipuan, iaitu al-gharar dan keraguan. Yang ketiga, mestilah cukup rukun dan syarat sah nikah menurut syarak. Yang keempat, digalakkan wali yang melakukan akad nikah tersebut. Yang kelima, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang telah ditentukan tersebut. Yang keenam, tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa pada masa tersebut. Sebab pernikahan online. Yang pertama, pasangan berada berjauhan. Sebagai contoh, pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran di luar negara ataupun seseorang yang sedang bekerja di luar negara. Yang kedua, sukar berada di dalam satu majlis. Contohnya, berlakunya bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Yang ketiga, memudahkan urusan majlis kerana tidak perlu menempah catering dan sebagainya. Yang keempat, mestilah mematuhi perintah kerajaan yang tidak membenarkan majlis berlangsung secara terbuka. Ini adalah disebabkan oleh situasi wabak pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada ketika ini. Yang kelima, mengelakkan penyebaran wabak penyakit. Seterusnya, kebaikan dan keburukan pernikahan online. Kebaikan pernikahan online adalah yang pertama, ianya adalah dapat menjimatkan kos majlis kerana tidak perlu mengupah catering, mengundang tetamu dan sebagainya. Yang kedua, melancarkan lagi urusan pernikahan. Yang ketiga, perkhabaran majlis lebih cepat. Yang keempat, mengelakkan penyebaran penyakit. Jikalau mengadakan majlis secara bersemuka, penyakit akan tersebar lebih mudah. Yang kelima, mengelakkan daripada berlakunya zina. Seperti umum sedia maklum, jika pasangan tersebut tidak dapat bernikah, kemungkinan untuk terjerumus ke lembah penzinaan adalah lebih tinggi. Jadi, bagi mengelakkannya, perkahwinan online adalah merupakan jalan yang terbaik. Keburukan pernikahan online. Pendapatan pengusaha terjejas. Ianya pengusaha catering, pengusaha majlis dan lain-lain akan kekurangan pekerjaan disebabkan pernikahan ini berlaku secara online. Yang kedua, kemungkinan berlakunya unsur penipuan
Ini adalah kerana melalui sidang video boleh jadi mereka meminta seseorang untuk menyamar dengan menggunakan suara orang lain untuk melafazkan akad nikah tersebut. Yang ketiga, boleh menimbulkan fitnah. Ini adalah kerana tidak ramai yang mengetahui berlakunya pernikahan tersebut disebabkan tiadanya kelangsungan majlis secara bersemuka. Yang keempat, menyebarkan penyakit dengan lebih mudah. Yang kelima, tidak dapat menjalinkan ukhuwah. Ini adalah disebabkan oleh tiadanya majlis bertemu muka sesama warga sekitar dan sanak saudara disebabkan berlakunya pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara pada ketika ini disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.